Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Liana binti Sharnizam wa rukumu talaba 0609 wahi arba'ah. اليوم سأقدم أهداءكم موضوع هو ذكر الله. إن موضوع ذكر الله يتعلق بأهم أمور وأعظمها ولا اهتمام، وقد التقرير ذكر الذكر في الحديث ويريد به تمجيد الله بجميع محمد. Tajuk zikrullah ini merupakan perkataan yang paling penting, paling besar di mana kita perlu mengambil berat untuk melakukannya. Dalam hadis, perkataan zikir diulang banyak kali dan ini menunjukkan pentingnya kita berzikir kepada Allah. Ia bertujuan untuk mengagungkan Allah dengan segala pujiannya. Dalam Al-Quran juga, surah Al-Fatihah, ia mengandungi pujian, tauhid dan pengakuan kehambaan kepada Allah. تعرف الذكر بقلبي أن معناه إحضار وشيء في الذهن. Definisi zikir dengan hati membawa maksud, membawa sesuatu kepada fikiran. Wadzikru bilisan wa ma'nahu at-talaffuz bi syai'in. Definisi zikir dengan lidah bermaksud menyebut sesuatu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wadhkurullah kathiran la'allakum tuflihun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Aqwalus salaf billah fi fadli al-dhikr wa laqad wa'ya salaf salih tilka al-fadaila fa aktharu min dhikrullah azza wa jalla wa yaghlu anfusahum bi thana'i alaihi. Keutamaan zikir menurut salaf. Orang-orang salaf ini merupakan golongan umat Islam yang hidup pada zaman terdahulu, pada kurun pertama sehingga kurun yang ketiga. Mereka ni adalah orang-orang yang soleh yang telah mengetahui keutamaan zikir ini. Maka mereka memperbanyakkan zikir mereka kepada Allah. Qala Hasan al-Basri, tafkidu al-hidawah fi thalatha asyai'un, fi salah wa fi dhikr wa qira'atul Quran. Hasan al-Basri berkata, periksalah kemanisan dalam 3 perkara, iaitu dalam solat, dalam zikir dan membaca Al-Quran. Oleh itu, kita perlu sedar bahawa mengingati Allah dengan berzikir mampu menjadi penawar dalam hati kita berbanding manusia yang lalai yang hanya mencari hiburan untuk jiwanya. Ibnu Qayyim, awalana dhikru asma' rabbi ahdahuma insya'ul athna'u alaihi biha min dhakra Thanihuma al-khabar anna rabbi. Ibnu Qayyim mengatakan bahawa zikir ini terbagi kepada 2 jenis, iaitu yang pertama ialah menyebut nama-nama Allah. Yang pertama, hamba yang selalu mengingati untuk memuji Allah seperti subhanallah, Allah akbar, la ilaha illallah. Yang kedua pula, khabar berita tentang Allah seperti nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wathani adzikru amruhu wa himmuhu wa ahkamuhu. Ahadahuma ذكره بذلك إخبار عنه، والثاني ذكره عند أمره فبادره إليه. Yang kedua pula menyebut perintah, cinta dan ketetapannya. Yang terbagi kepada 2, iaitu yang pertama mengingati Allah dengan memberitahu manusia bahawa Allah memerintah, menunaikan, mencintai dan meredha terhadap sesuatu perkara. Yang kedua pula dia menyebutnya ketika dia memerintahkannya dan dia bersegera kepadanya, contohnya iaitu dalam azan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aisyah binti Mama Adnan, nombor metrik 059158. Baik, hari ini saya akan membentangkan pada bahagian seterusnya, iaitu zikir lidah dan juga zikir hati. Inna zikru qalbi wa lisan zikrul matlub wa kalahuma lahu miziyahu ala khassah walakin hunaka maziyahu minal khata. Zikir hati dan lidah merupakan zikir yang dituntut dan keduanya memiliki kelebihan tersendiri, namun terdapat keutamaan dari salah satu daripadanya. Para ulama dan fuqaha sepakat bahawa salah satu zikir yang terbaik ialah zikir lidah dengan kehadiran hati. Antara penerangan berkaitan zikir lidah dan hati, iaitu yang pertama, dan hati orang-orang yang lalai itu akan ditutupi tabir, maka pemiliknya tidak akan merasa kemanisan dalam berzikir ataupun dalam beribadat.
Makna kata, tidak ada kelebihan dalam zikir dengan zikir terhadap hati yang lalai. Yang kedua, zikir hati jika hati memerlukan keadaannya untuk menghadiri dengan zikir, dan jika ditinggalkan dengan sifatnya, ia akan hilang dalam lembah fikiran. Dan yang ketiga, zikir itu mampu sampai ke hati dan merebutnya sehingga dia perlu dibebani untuk menyalurkan kepada orang lain. وهذه حالة التي يعبر عنها العرف بفناء ثم قال رحمة الله فهذا ثمرة الباب الذكر وإنما مبدأها ذكر اللسان ثم ذكر قلبي تكلف ثم ذكر القلب طبعا ثم استيلاء المذكور وإن ماح الذكر. شكرا. وهناك أيضا ثلاثة مراحل في نتيجة الذكر الأول، فأول هو ذكر باللسان، ثم الثاني ذكر قلبي قصيرة مثل ذكر اللسان، ثم اتبع ذكر الديسك، ثم المرحلة الثالث من ذكر قلبي بشكل طبيعي حيث يستطيع القلب أن يقرأ الذكر من تلقاء نفسه. Yang maksud, terdapat juga 3 peringkat dalam hasil berzikir, iaitu yang pertama untuk permulaannya adalah zikir dengan lidah, kemudian yang kedua zikir secara paksaan seperti berzikir lidah, dan disusuli dengan zikir dalam hati sedikit demi sedikit. Kemudian peringkat ketiga iaitu zikir hati secara tabi'i, di mana hati mampu melafazkan zikir dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Izzati binti Ahmad, nombor matrik 060206. Kanun al-zikru jiharan, berzikir yang suara yang keras. Adanya 3 hukum yang disepakati oleh para ulama. Hukum pertama adalah jaiz, mengharuskan. Wa hadha ma'khuz min hadithi al-Bukhari wal Muslim an Ibnu Abbas qala bal arfa'u sautika fi al-zikru ba'da an sallu ahli al-faraidu fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum kedua, Imam Syafi'i meletakkan hukum sunat untuk berzikir dengan suara yang keras. Riwayat Al-Imam rahimahullah an Imam An-Nawawi rahimahullah hadha al-hadisi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ba'da ada'a al-faraidu qara'a al-dhikru li fitra bis-sautin 'alin وذلك لأنه يعلم طبيعة الصلاة الذكر وبعد ذلك لم يعود يواصل الذكر بهذا الصوت العالي. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana telah diceritakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selepas selesai menunaikan solat fardu, mereka berzikir sebentar dengan suara yang lantang, iaitu keras. Hal ini kerana mengajarkan sifat zikir itu, sifat zikir khusyuk. Selepas itu mereka tidak lagi sambung berzikir dengan suara yang lantang itu. Hukum ketiga adalah makruh, diambil daripada ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang bermaksud, berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Seterusnya adalah fadilah al-zikru ba'da al-fajr. Yatimu khatam al-muslimu li tilawah al-zikru fi kulli marra ba'da as-salah. Hadha al-hukm mabni ala adatu farad qur'aniyyah wa mad'uma bil ahadits as-sahihah. Seseorang muslim disunatkan untuk berzikir selepas setiap kali waktu solat. Ketentuan ini adalah berdasarkan kepada beberapa dalil Al-Quran dan disokong oleh hadis sahih. Min Jabir bin Samirah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kada salatul fajr fi musalla hatta tata'u syams. Daripada Jabir bin Samirah radhiyallahu anhu berkata, yang bermaksud apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah menunaikan solat subuh, baginda akan duduk solat iaitu bermunajat sehingga matahari terbit. Yang lalu al-muslimu al-ajru at-thawabu al-kabirah min Allah indallah qira'atu az-zikru wa istiqamah 'alaiha wa afdilu al-waqtu li qira'ah al-zikru fi al-yawm huwa ba'da salatul fajr. Seseorang muslim akan mendapat pahala yang besar daripada Allah apabila berzikir dan beristiqamah dengannya. Oleh itu, sebaik-baik waktu untuk mengalukan zikir adalah selepas solat fajar. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salatul fajr fi jama'ah thumma qa'ada yazkurullah ta'ala hatta tatla'u syams thumma shalla rak'atain kan lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin tamatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, barang siapa yang solat subuh berjemaah kemudian duduk berzikir kepada Allah SWT hingga terbit matahari, kemudian melakukan solat subuh 2 rakaat selepas itu, maka Allah memberikan ganjaran kepadanya seperti pahala mengerjakan umrah yang lengkap. Wa akhiruhu al-khatimah
فتكون أعمالك بكلالة بصدق وإخلاص الله ويكون على وجه الشريعة موافقة لشريعة الله ليست بدعة ومع ذلك قد عنيت بها وكلمتها فتممتها وإخلاصتها لربك عز وجل هذا كلها من ذكر الله. شكرا.